Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula membaca kitab Aqidah Tahawiyah tepat pada pukul 12 nanti insya-Allah. Bagi yang telah mempunyai kitab, bolehlah sama-sama kita menyemak kitab Aqidah Tahawiyah. Dan bagi mereka yang belum lagi mendapatkan kitab Aqidah Tahawiyah ini, bolehlah mendapatkannya melalui nombor yang tertera pada skrin Facebook Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group ARG. Kita mulakan dulu sesi kita ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu wa yarhamu ma aqulu wa yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi kita yang pertama ini, iaitu dengan melihat pada muka surat pertama, iaitu tajuk bagi kitab ini, iaitu terjemahan bagi kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah susunan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang diterjemahkan oleh Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari, amalahullahu wal muslimina bilutfihi al-khafi. Semoga Allah Ta'ala menyantuni ia dan juga orang muslimin dengan lemah lembut sifatnya yang tersembunyi. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai membaca kitab Aqidah At-Tahawiyah ini, eloklah sekiranya kalau kita berkenalan dengan musannif, yakni tuan yang mengarang bagi kitab ini, iaitu yang terdapat pada muka surat 5.
Pengenalan bagi Imam At-Tahawi. Beliau ialah Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi. Beliau digelar sebagai At-Tahawi sebagai nisbah kepada kampung halaman beliau di Taha di Sa'id, Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriyah atau 238 Hijriyah menurut pendapat yang lain. Pada awalnya Imam At-Tahawi bermazhab Syafi'i kerana beliau berguru dengan seorang ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, iaitu Imam Al-Muzani, bapa saudara beliau sendiri. Imam Al-Muzani, sebagaimana yang kita tahu, ia adalah kawan dan juga murid bagi Imam Syafi'i. Kemudian beliau menghadiri majlis Al-Qadhi Ahmad Ibnu Abi Imran Al-Hanafi yang mengajar fiqh di dalam mazhab Hanafi. Lalu beliau mengikut mazhab Hanafi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi sendiri mengakui bahawasanya adalah sebab beliau mengikut mazhab Hanafi adalah kerana Imam Muzani sendiri banyak merujuk kitab-kitab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Ini adalah sedikit sebanyak berkait macam mana mazhab fiqh beliau daripada Syafi'i bertukar kepada mazhab Hanafi. Dan antara sebab-sebab lain yang dikatakan oleh ulama sebab beliau menukar mazhab adalah kerana beliau melihat mazhab Hanafi ini dia lebih mudah dan selesa berbanding dengan mazhab Syafi'i. Itulah antara kata-kata beberapa ulama di dalam kitab-kitab lain lah. Antara kitab-kitab Imam Tahawi adalah syarah Mushkil Al-Athar dan Ma'ani Al-Athar, Al-Wasaya, Al-Aqidah At-Tahawiyah dan sebagainya. Di antara murid-murid beliau adalah Imam Yusuf bin Al-Qasim Al-Mayaniji, Imam Abu Qasim At-Tabari At-Tabrani, Imam Abu Bakar Al-Muqri dan Imam Ahmad Zujaj, Imam Abdul Aziz Al-Jauhari, Qadhi Sa'id, Al-Hafiz Muhammad bin Al-Muzaffar dan sebagainya. Dan beliau meninggal dunia di Mesir pada malam Khamis pada bulan Zulqa'dah pada tahun 321 Hijriyah. Sebagaimana yang kita tahu juga melalui terjemahan bagi peribadi Imam Tahawi ini, beliau ialah seorang yang mahir di dalam ilmu bahasa, ilmu fiqh dan ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain yang terdapat pada masa beliau.
dengan kealiman beliau dan sifat beliau yang lebih gemarkan kepada sesuatu yang berbentuk mudah tetapi kukuh. Jadi beliau telah menulis matan bagi akidah At-Tahawiyah ini dalam keadaan sifatnya yang sangat kita kata sangat senang, mudah untuk dihafaz dan mudah untuk dicerna bagi mereka-mereka yang terdahulu pada zaman beliau. Dan sebagaimana yang kita tahu, pada zaman beliau ini berkait dengan perbincangan akidah ialah zaman di mana perbincangan tersebut tidaklah ia menjadi sebagaimana ta'aqqud ataupun yang kita kata sebagai satu pembelajaran yang susah sebagaimana yang terdapat pada masa kita sekarang ini. Betul lah, pada masa dahulu maknanya penerimaan bagi ilmu akidah ini ialah penerimaan yang kita kata tidaklah padanya banyak iskal berbanding dengan masa kita sekarang ini, yang mana banyak persoalan akidah yang datang menyebabkan yang rumit-rumit, menyebabkan huraian kepada persoalan akidah juga agak rumit, yang hanya boleh difahami oleh mereka yang ahli ilmu sahaja. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab terdahulu berkait dengan akidah, termasuklah juga kitab At-Tahawi ini, dan juga kitab bagi Imam Ghazali sendiri membicarakan berkait dengan akidah. Kita lihat perbincangan akidah mereka ini adalah sangat mudah. Cuma seolah-olah macam kita berikan makanan yang telah dihidangkan kepada orang itu, makanan yang telah diproses elok-elok, tak ada baginya tulang, dan orang cuma yang ingin belajar dan ingin menekuni akidah cuma memakannya dan boleh menelannya secara bulat-bulat. Itulah kaedah zaman dahulu di dalam mempelajari akidah, dan pegangan mereka itu pun sangat mudah juga. Jadi kita mulakan pembacaan kita ini dengan pada muka surat 5, pada muka surat 9, pada mukaddimah. Jadi saya mulakan kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam wa hujjatul anam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi Al-Misri. Alam al-Islam Hujjatul Anam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi Al-Misri. Telah berkata Syekhul Imam, alam al-Islam, yakni yang menjadi alam, simbol kemegahan bagi agama Islam. Hujjatul Anam, menjadi hujjah bagi manusia. Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi Al-Misri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wal 'aqibatu lil muttaqin, sedang kesudahan yang baik itu, wal 'aqibah maknanya kesudahan yang baik, pengakhiran yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat Allah Ta'ala ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ajma'in keseluruhannya. Seterusnya Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi Al-Misri rahimahullah berkata, hadza dzikru bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah An-Nu'mani ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasani Al-Shaybani rahmatullahi alaihim ajma'in, wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadinuna bihi rabbal alamin. Maksudnya, dan inilah suatu penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab para ahli fiqh millah, yakni agama, iaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Yakni Imam Tahawi dia menyebut berkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh imam ahli fiqh pada masa tersebut, yakni yang ia bermazhab dengan dia, iaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, yang kita kenali sebagai Imam Hanafi, dan juga sebagaimana yang telah dipegang oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. Semoga Allah Ta'ala meredai mereka itu. Wa ma ya'taqiduna min usulid din, dan suatu penjelasan berkait dengan i'tiqad, yakni ikatan kepercayaan mereka terhadap perkara-perkara usuluddin, yakni asas bagi agama. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan mereka inilah, dan dengan prinsip-prinsip agama inilah mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini jelas bagi kita pada permulaan kitab ini bahwasanya Imam Tahawi dia mengarang kitab akidah ini berdasarkan kepada i'tiqad ahli millah, iaitu pelopor agama ataupun mereka-mereka yang diikuti di dalam pegangan agama mereka yang terdapat pada masa beliau, iaitu mengikut bagi Imam Abu Hanifah An-Nu'man dan juga beberapa ulama-ulama lain yang masyhur pada masa beliau. Dan perbincangan berkait dengan kitab ini adalah berdasarkan kepada i'tiqad yang dipegang di dalam hati mereka yang beriman,
daripada perkara yang berkait dengan asal usul agama ataupun asas agama, dan apa yang mereka sepatutnya beriktikad dengan apa yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok bahasa kitab ini sangat mudah. Kita masuk pada bab pertama, yakni bab ketuhanan. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab, fasal berkait dengan sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala berkata, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah la syai'a yu'jidhuhu wa la ilaha ghairuhu. Bermaksud, kami berkata pada tauhid, naqulu fi tauhidillah, kami berkata pada tauhid, yakni mengesahkan Allah Taala, mu'taqidina, dan beriktikad, yakni hal keadaan kami berpegang di dalam hati kami dengan akidah ini yang akan dibincangkan seterusnya nanti, bitaufiqillah, yakni dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wahidun, yakni dimulakan dengan i'tiqad yang pertama yang disebut oleh Imam Tahawi, innallaha wahidun la syarikalah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala wahid, adalah esa ataupun satu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tiada sesuatu pun yang melemahkan dia, yang melemahkan Allah Ta'ala, ataupun Tuhan lemah atas sesuatu. Wala syai'a yu'jizuhu, tiada sesuatu yang melemahkan Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala tidak lemah sekali-kali atas sesuatu. Wala ilaha ghairuhu, dan tiada Tuhan selain daripadanya. Dan di sini dia letak, dan tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya. Seolah-olah makna dia ialah wala ma'buda bihaqqin illallah. Itu sebagaimana yang kita terjemahkan bagi perkataan la ilaha illallah. Wala ilaha ghairuhu sama juga dengan perkataan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itulah yang terjemahan yang dah ma'bud tadi, terjemahan yang dimuafakati oleh ulama di dalam terjemah bagi la ilaha illallah. Itu yang dimuafakati oleh semua ulama. Adapun terjemahan yang lain di dalam kataan la ilaha illallah, ada yang terjemahkan sebagai la mawjud illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, la matluba bihaqqin illallah. Itu adalah terjemahan yang tidak dimuafakati oleh ulama, tetapi masih lagi diterima berdasarkan kepada qadhiyah, berdasarkan pada keadaan mereka yang beriktikad tersebut. Asalkan tidak menyalahi bagi akidah, itu tak ada masalah. Ini disebut dalam kitab-kitab lain dalam kitab akidah. Hanya yang dimuafakati, sekali lagi hanya yang dimuafakati di dalam makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun datang perkataan la ilaha illallah itu dengan banyak terjemahan, sebenarnya kembali terjemahan tersebut atas kefahaman seseorang ataupun atas jelira, di dalam bahasa Kelantannya, jelira dia terhadap makna bagi la ilaha illallah.
Setengah orang dia makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, dan dia datang dalam pegangan dia, kekuatan dengan makna la maksud illallah, tiada tempat yang dituju melainkan Allah. Itu pun betul. La matlub, tidak ada tempat yang dituju, yang dituntut illallah melainkan Allah. Ataupun la maujud, tidak ada yang benar-benar ada illallah melainkan Allah. Itu pun betul juga. Itu atas berdasarkan apa yang mereka fahami dan mereka ambil daripada itipati di dalam pegangan akidah mereka. Perbincangan berkait dengan perkataan la ilaha illallah ini sangat panjang. Tapi itulah yang kita boleh sebut di sini. Jadi awal-awal perkataan yang disebut oleh Imam Tahawi ialah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu awal-awal sekali. Di dalam perbincangan bagi Allah Taala, berkait dengan Allah Taala, ialah dengan mula-mula sekali bagi Imam Tahawi, dia bawa datang tentang Allah Ta'ala itu satu dan tidak ada syirik baginya. Tetapi sebagaimana yang sekiranya kita belajar berkait dengan sifat 20, permulaan bagi mengenal Allah Ta'ala ialah dengan sifat wujud, iaitu dengan sifat ada dulu. Selepas daripada tahqiq, yakni betul pegangan kita, yakin hati kita dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, barulah keluar pula sifat-sifat lain dan mustahak ada bagi sifat-sifat lain yang menunjukkan bagi keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang berlaku di dalam perbezaan bagi penyusunan kitab Aqidah At-Tahawiyah ini, iaitu berdasarkan kepada kemudahan. Imam Tahawi dia mengarang kitab Aqidah Tahawiyah dengan bahasa yang mudah dan supaya diambil terus dan ditelan terus. Tidak sebagaimana yang kita belajar, sebagaimana yang kita jumpa di dalam sifat 20, iaitu dengan seolah-olah aturan bagi sifat 20 itu dia mengajar kita bagaimana untuk nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala daripada permulaan lagi, dengan bahawasanya datang sifat wujud dulu, kemudian baru sifat yang lain, sifat qidam, baqa, mukhalafah. Itulah pada permulaan awal yang kita kata tadi, yang saya kata tadi, perbezaan bagi pegangan pembelajaran akidah orang-orang terdahulu pada masa awal dahulu. Pegangan mereka sangat mudah, sangat mudah, dan seolah-olah kita makan makanan yang telah dihidangkan dan tak ada padanya bahaya tulang ke apa-apa, terus boleh telan terus. Adapun apa yang kita belajar sekarang ini, termasuklah juga dengan sifat 20, dia mengajar kita bagaimana cara untuk nak buang tulang itu sendiri, daripada awal hingga kita boleh telan dia dengan makan dengan selesa. Ini perbezaan. Begitu juga dengan tauhid bagi Imam Ghazali pun sama macam yang disusun di dalam Aqidah Tahawiyah juga sama, dengan mudah untuk seolah-olah Imam Ghazali dia bawakan perbincangan berkait dengan akidah ni yang memang yang telah ada dalam Quran, itu yang mesti dipegang oleh seorang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiada perbincangan yang rumit-rumit di dalam akidah mereka yang terdahulu.
Wala syai'a yu'jidhuhu wala ilaha ghairuhu. Tiada sesuatu yang melemahkan bagi Allah Ta'ala dan tiada Tuhan melainkannya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata lagi, qadimun bila ibtida'in daimun bila intihain la yafna wala yabidu wala yakunu illa ma yuridu. Maksudnya qadimun, Tuhan itu bersifat dengan qadim. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, qadim. Bila ibtida'in, ini tanpa ada permulaan baginya, bagi wujud Allah Taala. Bagaimana yang kita biasa dengar tentang di dalam sifat 20, sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu selepas daripada wujud, disebut tentang sifat qidam. Ini permulaan selepas daripada sifat wujud. Tapi bagi Imam At-Tahawi, dia buat datang akidah dia yang pertama, pegangan dia pertamanya ialah Tuhan itu satu, esa, dan tiada syirik baginya. Itu yang dibawa datang. Tapi dalam susunan bagi sifat 20, dia mulakan dengan wujud dulu, kemudian baru qidam. Sama juga dengan Imam At-Tahawi, dia bawa datang perkataan dia, akidah dia, seolah-olahnya kalau kita susun, ini ialah akidah yang pegangan kita yang ketiga. Qadimun bila ibtida'in, iaitu Allah Ta'ala itu qadim. Qadim ni makna dia ada Allah Ta'ala itu tanpa ada permulaan. Yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Bagi kalau kita belajar di dalam sifat 20, begitulah. Allah Ta'ala ada. Tapi ada itu terbahagi kepada dua. Satu, ada yang ada mulanya, bermakna pada awalnya ia tiada. Yang satu laginya ada dengan tanpa ada sifat tiada yang mendahulu bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat bagi Allah Taala, ada. Dan sifat bagi makhluk itu ialah dimulakan dengan tiada, kemudian baru ada. Qadim juga datang dengan makna yang dengan maksud qadim zamani, iaitu qadim dengan maksud lama masa, yang kita sebut sebagai antik. Walaupun lama masa, tetapi ia pernah dahulu tiada, maka dia tidak termasuk di dalam qadim yang hakiki. Qadim itu hanya qadim sebagai nama dengan sebab suatu itu lama. Ini tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana qadim yang dengan makna lama ataupun lama masa ataupun dengan makna antik itu, ia didahului oleh tiada, dan mustahil bagi Allah Taala itu bersifat dengan tiada dahulu. Kerana sekiranya didahului Allah Ta'ala itu dengan sifat tiada, pasti akan ada padanya Tuhan yang mengadakan dia pula. Jadi akan bersambung-sambung. Tuhan ni akan buat Tuhan ni, Tuhan ni akan buat Tuhan ni, sebab semuanya sama Tuhan. Jadi hingga tidak berkesudahan Tuhan itu. Jadi dengan itu akidah ataupun akal kita sendiri menolak Tuhan itu banyak. Tak boleh. Tuhan itu hanyalah satu, dan ia bersifat dengan qadim ataupun qidam, yakni tiada didahului oleh tiada.
Maknanya tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita tanya siapa yang buat Tuhan. Tak boleh. Walaupun ada sebut dalam kitab tentang waswas syaitan yang datang pada kita berkait dengan ni ada orang buat, ni ada orang buat, ni ada orang buat. Nanti dia akan tanya pula waswas syaitan ini bagi orang yang belajar usuluddin pada peringkat permulaan. Dah kalau semuanya ada pembuat dia, maka siapa yang buat? Allah Ta'ala. Ini. Maka imam kita apabila datang bisikan syaitan tersebut, mereka suruh kita beristi'adzah, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan pegang, minta dengan Allah Ta'ala supaya kukuhkan pegangan kita dengan pegangan bahawa Allah Ta'ala itu tiada mula bagi dia. Itulah. Hingga akhirnya tiada lagi kesamaran di dalam hati berkait dengan mula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pegangan ini, apa yang didatangkan di dalam akidah tahawiyah, dia tidak bawa datangkan bersama dengan dalil akli. Dia cuma bawa makanan, yakni perumpamaan akidah ini bawa makanan supaya kita telan saja. Tak perlu nak tanya, nak iskal ataupun apa-apa persoalan. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehlah ditanya di dalam page nanti. Saya kalau ada masa kita jawab sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Qadimun bila ibtida'in. Qadim, apa makna qadim? Bila ibtida'in, tanpa ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga wujud zat ini sama dengan juga wujud sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat bergantung dengan zat. Tak ada boleh ada sifat melainkan kena duduk pada zat, yang ada pada zat. Ya, sifat dia, keadaan dia ialah menumpang bagi zat, menumpang bagi sesuatu zat. Jadi apabila zat Allah Ta'ala itu qadim, sifat Allah Ta'ala itu pun qadim juga. Dia bergantung dengan sesuatu yang dia mausufkan, yang dia duduk pada suatu tempat itu. Jadi sekiranya sifat makhluk itu, zat makhluk itu baru, jadi sifat makhluk itu pun baru juga. Itu. Jadi sekiranya zat Allah Ta'ala itu qadim, sedia kala, jadi sifat Allah Ta'ala itu pun qadim. Itu mudah untuk kita pegang. Tak boleh zat itu qadim dan sifat itu baru, tak boleh. Begitu juga tak boleh menyalahi sifat qadim, zat baru, tak boleh. Daimun bila intihain. Daimun maknanya kekal Allah Ta'ala. Bila intihain, tanpa ada kesudahan, tanpa ada penghujung. Yang ini sifat bagi baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam simpulan bagi sifat 20, dalam usuluddin sifat 20. Ini sifat baqa. Makna baqa ini ialah tak ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala. Yang ini sifat wujud Allah Ta'ala itu tidak diakhiri dengan tiada. Kalau sifat qidam tadi, sifat wujud Allah Ta'ala tidak dimulai dengan tiada. Jadi sifat yang baqa pula ialah ada zat Allah Ta'ala ini tidak diakhiri dengan tiada, tidak mati dan tidak hilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran, huwal awwalu wal akhiru, dialah yang awal-awal, maknanya tiada yang lain melainkan Allah Ta'ala dulu yang ada tanpa ada mula.
Wal akhiru, dan tiada akhir bagi Allah Ta'ala, dengan makna tiada Tuhan itu hilang, lenyap ataupun mati, tak ada. Sebab dia Tuhan. La yafna, tidak fana ia. Fana makna hancur. Wala yabidu, dan tidak lenyap, hilang. Yabid makna hilang. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak terjadi sesuatu pun kecuali apa yang ia kehendaki. Dan tiada sesuatu pun yang berlaku melainkan apa yang dia kehendaki. Sesuatu itu berlaku dengan sebab Allah Ta'ala yang kehendak dia. Sama ada benda baik ke benda buruk ke, itu semuanya di dalam fi masyiatillah, dalam kehendak Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala, dalam kudrat Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala. Semuanya yang berlaku itu hanya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendak ia. Wala yuridu wala yakunu illa ma yurid. Yurid tu ialah sifat iradah. Kalau kita belajar dalam sifat 20, sifat iradah, tidak terjadi sesuatu. Wala yakunu, tidak terjadi sesuatu. Yakunu itu kalau kita tengok dalam akidah sifat 20 ialah maknanya tidak berlaku. Ini ialah berkait dengan sifat kudrat. Tidak berlaku sesuatu, yakni Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu. Illa ma yurid, kecuali apa yang dikehendaki dia. Datang sifat iradah dulu, kehendak Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala buat berdasarkan kepada kehendak. Sama macam kita juga. Itu suatu benda itu kena ada kehendak dulu. Barulah terjadi sesuatu yang kita nak. Kita hendak, misalnya hendak buat rumah, kemudian baru kita buat rumah. Dia tidak akan datang buat dulu kemudian baru kehendak. Tak ada begitu. Begitulah juga bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama. Yang ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kehendak. Bahkan awal lagi sebelum daripada itu, ada bagi Allah Ta'ala sifat ilmu dulu. Ilmu, barulah ada baginya kehendak, kemudian baru Allah Ta'ala buat. Macam kita nak buat rumah misalnya. Kalau kita nak buat rumah, mesti ada pada ilmu kita berkait dengan rumah. Kalaulah tak ada ilmu berkait dengan rumah, nescaya tidak akan ada bagi kita kehendak untuk buat rumah. Dengan sebab ada ilmu berkait dengan rumah, barulah ada kehendak kita pada buat rumah tadi. Kehendak tadi ialah kita sebut sebagai iradah. Jadi apabila ada kehendak, bagi kita kena ada belanja dia pula untuk nak buat rumah. Kena ada upaya, iaitu kena ada kudrat. Kalau tak ada belanja, kalau kita boleh pergi cari kayu di bukit sana, kita boleh belah sendiri. Itu termasuk dalam kudrat keupayaan juga. Macam orang dulu-dulu. Kita sekarang ni, kudrat kitanya boleh kita terjemahkan sebagai wang tu, mata wang ataupun duit tu sendiri. Itu kudrat kita. Kalau ada kehendak sekalipun bagi kita, tapi tak ada duit untuk nak buat rumah, tak jadi juga. Itu begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada baginya sifat ilmu, dan ada baginya kehendak untuk buat makhluk ini. Dan Allah Ta'ala itu berkuasa penuh. Kudrat dia itu kudrat yang mutlak, kudrat yang hakiki, yang berkuasa penuh. Apa yang dia nak, kun fayakun. Cuma Tuhan Allah Ta'ala kata jadi, mengikut bagi kehendak dia, tanpa ada sesuatu pun yang menyekat. Wala ya'jidhuhu tiada sesuatu pun yang melemahkan dia. Inilah yang kita sebut sebagai
semata-mata kuasa ataupun kudrat yang mutlak. Satu perkara yang perlu kita ingat, setengah daripada akidah yang salah yang pernah diwar-warkan sebelum ini, iaitu yang kebanyakan daripada mereka yang belajar ilmu yang sesat ini, ada setengah daripada akidah mereka ialah mereka mengatakan Allah Ta'ala mencipta makhluk ini daripada sifatnya. Jadi perkataan ini perkataan yang besar. Sekiranya kita pegang berkait dengan Allah Ta'ala mencipta makhluk ini daripada sifatnya itu, dengan makna Allah Ta'ala menciptanya dengan sifat, daripada mula dengan sifat ilmu Allah Ta'ala, kemudian iradah, kehendak Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kudrat, kuasa mengadakan benda makhluk ini sebagaimana yang ada di dalam ilmu dia dan sebagaimana kehendak dia, yang tu betul. Tapi bukan dengan makna Allah Ta'ala mencipta makhluk ini daripada sifatnya, dengan makna Allah Ta'ala mengambil sifat dia kemudian dibuat makhluk dengan sifat dia. Itu salah tu. Sebab sifat Allah Ta'ala itu qadim, zat Allah Ta'ala itu qadim. Jadi sekiranya Allah Ta'ala ambil zat dia ataupun sifat dia untuk buat makhluk ini, itu pegangan yang salah. Itu sehingga setengah daripada pegangan yang salah ini, apabila dia kata Allah Ta'ala jadikan makhluk ini daripada zat dia ataupun sifat dia, menjadikan seolah-olah makhluk ini pun qadim macam Allah Ta'ala juga. Sebab zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim. Jadi sekiranya Allah Ta'ala ambil makhluk ini, jadikan makhluk ini daripada zat dia dan sifat dia, jadilah makhluk pun qadim juga. Inilah bahana kita panggil kesalahan akidah yang besar, yang mana akibatnya kekal seorang itu di dalam neraka, wal'iyadu billah. Dengan sebab i'tiqad tersebut, i'tiqad kufur, mereka yang berpegang dengan i'tiqad tersebut akan menjadi seorang yang kafir. Sebagaimana kalau yang tadi, kalau kita fikir semula, misalnya kita nak buat rumah, adakah kayu tadi kita ambil daripada ilmu kita? Itu perbahasan bagi makhluk. Kita ada plan, ilmu kita berkait dengan rumah. Adakah kita ambil kayu yang terdapat di dalam kepala kita, dalam ilmu kita yang duduk dalam kepala kita? Bahkan siapa yang kata kita ambil kayu daripada kepala kita untuk nak jadikan kayu rumah ke apa ke, tingkap yang ada dalam kepala kita ambil, itu orang kata orang ni orang gila. Orang ni hanya orang gila saja. Kita kalau kita nak buat rumah, ilmu kita lain, kehendak kita lain, kudrat kita lain. Walaupun dah ada plannya, kita tak ambil kayunya, tiangnya, bumbungnya, dindingnya, lantainya daripada dalam kepala kita. Bahkan kita beli kat kedai sana, kemudian baru kita buat. Begitulah keadaan tidak benarnya mereka yang i'tiqad Allah Ta'ala buat suatu daripada ambil daripada ilmu dia, ambil daripada sifat dia. Itu tak benar. Jadi walaupun sebelum daripada ada makhluk ini, mengikut bagi ahli as-sufi, awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala buat ialah
roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanya, daripada mana Allah Taala ambil bahan nak buat roh Nabi? Kalau ciptaan bagi Nabi Adam itu mudah. Sebab makhluk dah ada dah, bumi dah ada, langit dah ada, semua persiapan tu dah ada dah. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam daripada tanah yang bercampur-campur semua. Kemudian Allah Ta'ala bentukkan. Maknanya bumi dah ada dah, tanah dah ada dah. Tapi awal-awal makhluk, katakan awal-awal makhluk sebagaimana yang dipegang oleh ahli sufi melalui hadis Sayyidina Jabir tentang awwalu syai'in khalaqahullah qala nuru nabiyyika ya Jabir. Itu apakah makhluk yang pertama? Sayyidina Jabir tanya bagi Rasulullah, awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala buat. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW jawab, nur Nabi engkau wahai Jabir. Nur dengan makna roh. Roh itu yang orang sebut sebagai Nur Muhammad, itu dengan makna roh. Ada sebab mengapa makna nur itu disebut ganti bagi roh tu, ada sebab dia. Jadi mereka yang bertanya tentang daripada mana Allah Ta'ala ambil bahan untuk buat bagi roh Nabi kita, yang ini makhluk yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah daripada ahli yang sesat ini dia katakan ambil daripada zat Allah Ta'ala ataupun ambil daripada sifat Allah Ta'ala. Cuma kita dah bincang dah, kalau sifat macam mana kita nak takwilkan dia. Kalau zat memang tak boleh langsung. Kita nak kata Allah Ta'ala ambil daripada zat dia, tak boleh. Cuma yang paling mudah sekali, dengan sebab tak ada lagi bahan kejadian Allah Ta'ala awal sebelum daripada roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudahnya kalau kita nak jawabnya, Allah Ta'ala jadikan Nabi kita daripada tak ada kepada ada. Sebab dia berkuasa mutlak untuk nak menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itulah dengan makna betul-betul kuasa. Bukannya ambil cubit sedikit daripada ilmu dia ataupun daripada kudrat dia ataupun daripada apa-apa sifat Allah Ta'ala. Bukan ambil daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tidak ambil kayu, dinding daripada ilmu kita. Begitu. Itu sifat kita. Begitulah juga Allah Ta'ala. Ini adalah perbahasan berkait dengan Allah Ta'ala menjadikan suatu dengan kehendak dia, dan tidak akan terjadi suatu. Allah Ta'ala tidak akan buat suatu, tidak akan bekerja sifat kudrat, melainkan apa yang telah dikehendaki oleh sifat iradat. Begitu. Maknanya kalau kita nak lebih detail lagi, iradat ini dia menentukan saja. Sifat iradat ini yang ada pada Allah Ta'ala, dengan sifat ini Allah Ta'ala menentukan apa-apa sifat yang dia nakkan pada makhluk, dia nak buat pada makhluk. Jadi dengan sifat iradat dah ada baginya plan semua, dengan kudratlah Allah Ta'ala menjadikan mengikut bagi plan tadi, mengikut bagi kehendak dia. Yakni sifat kudrat itu hijau dianya ialah mengadakan daripada tak ada kepada ada, berdasarkan kepada plan yang telah, berdasarkan kepada kita kata apa, blueprint ataupun perancangan yang Allah Ta'ala nak jadikan bagi makhluk tu bagaimana. Bagaimana kita ada perancangan bagi rumah kita, kita pun buat berdasarkan pada perancangan tersebut. Itu makna dia. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha'in, la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yurid. Kalau kita tengok ada beberapa sifat di sini. Yang pertamanya qidam, dia terjemahkan
Dia mentafsirkan qidam ini, Imam Tahawi mentafsirkan qidam dengan bila ibtida'in, dengan tanpa ada permulaan. Itu makna qidam ataupun qadim. Daimun bila intihain, yang ni kita sebut sebagai daim dengan makna baqa', kekal Allah Ta'ala, senantiasa ada ia. Bila intihain, tanpa ada mati, tanpa ada akhir. La yafna, tidak hilang Allah Ta'ala. Ini masih lagi dalam bab baqa'. Wala yabidu, dan tidak lenyap ia. Ini dalam bab baqa' juga. Wala yakunu illa ma yurid. Wala yakunu ini termasuk dalam sifat kudrat. Illa ma yurid, kecuali apa yang ia kehendaki. Ini sifat iradat. Jadi di dalam perkataan ini terdapat beberapa sifat Allah Ta'ala yang disimpulkan secara mudah oleh Imam Tahawi berkait dengan beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita belajar juga dalam sifat 20 bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sama saja, cuma aturan dia berbeza. Bagi aturan bagi sifat 20 dia lebih kepada tartib akli. Tartib akli maknanya diatur sifat 20 itu berdasarkan kepada yang mana yang terdahulu, yang logik dari segi akal. Sebab tu didahulukan dengan sifat wujud. Sebab kalau tak ada wujud, nescaya sifat lain pun lagi tak ada. Kemudian seterusnya, maksudnya, saya baca dalam kitab ni, maksudnya dia senantiasa bersifat dengan seluruh sifat-sifat tersebut secara qadim, tanpa permulaan bagi sifat-sifatnya, tanpa permulaan bagi sifat-sifatnya. Qadim dengan makna tanpa permulaan bagi sifat-sifatnya, dan tanpa permulaan bagi zat dia, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sifat sahaja qadim, bahkan sebenarnya qadim itu dituju bagi zat, bukan dituju bagi sifat. Walaupun apabila kita pegang Allah Ta'ala itu bersifat dengan Allah Ta'ala itu zat dia bersifat dengan qadim, makna tuju bagi zat. Sifat itu datang kedua sebenarnya. Sifat Allah Ta'ala ini banyak, dan semuanya sifat Allah Ta'ala itu qadim. Dengan sebab berdasarkan kepada sifat itu ada pada zat. Sifat itu ada pada zat. Jadi sekiranya zat Allah Ta'ala itu qadim, sifat Allah Ta'ala juga akan jadi qadim secara automatik. Jadi sifat makhluk ini baru. Jadi zat makhluk itu baru. Jadi sifat bagi makhluk ini pun baru juga. Bagaimana yang kita kata tadi, tak boleh menyalahi. Tak boleh zat itu qadim, sifatnya baru, tak boleh. Itu menunjukkan lemah Allah Ta'ala, baru ada sifat saja. Kalau zat Allah Ta'ala kata baru, kemudian sifatnya qadim pun tak boleh juga. Sebab sifat itu bergantung dengan zat. Kalaulah zat itu baru, sifat tu nak duduk kat mana? Sebab sifat ini, dia bergantung dengan zat. Tak boleh ada putih itu, melainkan pada kertas ke suatu benda. Jadi, kita nak kata putih, tapi tak ada duduk pada suatu benda, itu tak logik. Sebab sifat itu bergantung pada suatu benda. Jadi kalau kita nak kata ada sifat dahulu, sifat itu qadim, maknanya ada dahulu daripada zat, zat itu baru. Jadi sifat itu nak duduk kat mana? Jadi tak boleh kita nak pegang sifat itu ada sendiri, tak boleh. Sebab sifat memang menumpang pada zat, walaupun kita tak sebut zat sekalipun. Macam kita sebut kereta, kereta itu baru.
Jadi orang tanya, lagi apa sifat dia? Putih, baru, putih, cantik. Tak perlu sebut zat pun tak apa dah, sebab mafhum kita dah faham bahawa zat, sifat itu mesti duduk pada zat. Dia yang ahulanya, yang lebih utamanya itu zat, bukan sifat. Sifat itu dia cuma menerangkan tentang perihal bagi zat saja. Seolah-olah sifat, suatu sifat bagi suatu benda itu, termasuklah Allah Subhanahu Wa Taala pun sama, iaitu menerangkan bagi hal ehwal bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia menciptakan alam ini, dan tidak bertambah sifat-sifatnya dengan sebab wujudnya makhluk-makhluk. Kata tidak bertambah sifat-sifatnya dengan sebab wujud makhluk. Ialah sebab Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tu dah memang ada pada zat dia. Tidak ada makhluk lagi pun dah ada sifat dia yang sendiri. Cuma zahir sifat bagi berbuat makhluk itu zahir apabila ada makhluk ini. Padahal sifat berbuat makhluk itu, iaitu sifat ma'ani itu, dah ada sebelum daripada Allah Ta'ala buat makhluk. Dengan sifat-sifat yang baru. Tidak bertambah sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sebab wujud makhluk ini dengan sifat-sifat baru. Tak ada. Sifat Allah Ta'ala itu qadim. Semuanya qadim. Tak ada sifat yang baru pun. Yang tidak pernah disifati olehnya sebelum ini. Yang tidak ada sifat tersebut. Baru ada dengan sebab buat makhluk. Baru ada. Itu adalah tak boleh kita terima, akal kita tak boleh terima, dan tidak ada Allah Ta'ala ni, baru muncul sifat dia tak boleh ada. Itu yang sifat qadim. Sifat qadim lagi azali begitulah. Nanti ada orang tanya, adakah bagi Allah Ta'ala itu sifat baru? Nanti ada satu jawapan bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat baru, yang boleh kita nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ulama bincang berkait dengan sifat af'al Allah Ta'ala. Sifat af'al Allah Ta'ala, sifat berbuat bagi mungkin. Itu nanti kita akan bincang nanti insya-Allah Ta'ala pada siri yang akan datang. Jadi kita sudahi dulu perbincangan kita pada hari ini, dan kita akan sambung semula insya-Allah pada hari Selasa nanti. Selasa kuliah saya hari Selasa, kemudian senggang sehari Rabu, Khamis, Selasa, Khamis dan juga Sabtu. Insya-Allah Taala pada setiap pukul 12 hingga pukul 1 kita akan bersiaran semula dengan membaca kitab ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita akan sambung semula bab bagi sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala.